Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Buku teks muka surat 110. Kita akan sambung pembelajaran kita untuk subjek sains. Dan hari ini kita akan masih lagi dalam tajuk besar iaitu unit 9 bumi, tetapi kita akan masuk satu sub unit ataupun sub topik yang kecil, iaitu berkenaan dengan udara. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang air. Okey, hari ini kita nak belajar tentang udara. Okey, udara ni Mak Alim dah bagi video dah sebelum ni. Kelas minggu lepas kot. Kelas hari apa Hari Selasa ke Rabu? Rabu itu. Semalam Mak Lim. Semalam Rabu lah. Rabu Mak Alim ada bagi video, Mak Alim suruh kamu tengok video tu. Tapi tak apa, hari ni kita nak belajar, kita nak tengok semula, okey, berkenaan dengan tajuk udara. Apa itu udara? Okey, baik. Cuba sekarang ni kamu duduk diam-diam sandar. Okey, siapa yang ada duduk atas kursi tu sandar. Okey, pejam mata. Bukan tidur, pejam mata. Pejam mata. Okey, lepas tu cuba tarik nafas. Tarik nafas. Okey, tahan. Okey, perlahan-lahan lepas. Okey, sekali lagi. Tarik nafas perlahan-lahan. Tahan. Tahan lagi. Okey, lepas. Lepas perlahan-lahan, okey? Okey, yang terakhir. Tarik nafas perlahan-lahan, paling perlahan lah. Lembut sangat tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. 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 Lepas perlahan-lahan. Okey, boleh buka mata. Baik. Soalan Muallim. Okey. Masa yang tarik nafas yang terakhir yang Muallim suruh tahan lama-lama tu, susah tak nak bernafas? Susah tak nak tahan? Susah kan? Rasa macam Muallim cepat, Muallim nak habis cepat. Rasa saya nak mati dah ni Muallim. Saya tak bernafas Muallim, macam tu kan? Kan? Okey. Baik. Jadi, okey. Kenapa Muallim suruh buat macam tu? Okey, sebab kita ni siapa? Kita ni manusia. Kita ni tak tahu, dengarlah kalau tak tahu. Okey, kita ni manusia. Okey. Kita manusia nak hidup, kita memerlukan apa? Memerlukan hidung dan mulut untuk menafas. Pernafasan. Memerlukan pernafasan. Memerlukan bernafas. Nak bernafas tu nak pakai apa? Oksigen. Oksigen tu apa? Oksigen tu apa? Oksigen tu apa? Kita bau nanti kita akan keluar untuk kita bernafas. Untuk kita bernafas. Oksigen tu akan pergi kat pokok, lepas tu dia akan ulang balik. Yakin Mak Alim pernah cerita benda tu dalam kelas. Tak tahu kamu ingat. Okey, dah. Mute mikrofon. Okey, dah habis. Dah habis dah jawapan. Okey, dengar pula Mak Alim nak cerita. Okey. Aziz, mute. Okey, baik. Kita manusia, kita memerlukan udara. Okey? Udara ni dia ada dekat sekeliling kita. Kat semua tempat dia ada. Kat dalam bilik kamu dia ada. Dekat dalam toilet, dalam tandas dia ada. Dekat ruang tamu dia ada. Dekat luar rumah dia ada. Dekat mana-mana pun ada udara. Okey? Kat mana-mana ada udara. Tak ada tempat yang dalam... Jalan-jalan pun ada. Ya, kat jalan-jalan pun ada udara. Allah SWT ni... Tengok bentuk bumi pun semua tu macam dia ada air dengan pokok je. Itu je nampak. Bentuk bumi bulat tapi dekat dalam bulat tu nampak pokok, nampak warna hijau dengan warna biru je. Okey, dah. Siapa lagi nak bercakap? Okey. Ada sesiapa nak bercakap lagi? Muallim cakap peraturan kelas Muallim, bila Muallim tengah cakap tak boleh buka mikrofon kan, kena mute kan. Kalau nak bercakap kena angkat tangan kan. Okey.
Boleh muallim cakap? Okey, baik. Terima kasih. Jangan main chat Solehin. Baik, sambung balik tadi. Kamu dah ganggu cerita muallim. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni, okey, untuk hidup. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sekali benda-benda, perkara-perkara yang membantu manusia untuk hidup. Contohnya udara. Manusia nak hidup kena ada udara. Tumbuhan nak hidup kena ada udara. Haiwan nak hidup kena ada udara. Semua benda hidup yang Allah jadikan di atas muka bumi ni, kalau dia nak hidup, dia perlu kepada udara. Dia kena ada udara. Kalau dia tak ada udara, dia tak boleh hidup. Kan? Macam kamu tadi tarik nafas kan? Kamu tarik nafas, kamu tahan. Bila kamu tahan tu maksudnya kamu dah tak boleh sedut udara. Kamu tak boleh sedut udara. So saya tahan. Kan? Okey, kamu tak boleh nak sedut udara. Bila kamu tak boleh nak sedut udara, itulah yang akan berlaku kepada kamu. Jadi Allah jadikan kepada setiap kejadian yang Allah jadikan di muka bumi ni, benda hidup ni dia perlukan kepada udara, dan Allah jadikan sekali udara untuk semua benda hidup ni hidup. Okey? Baik. Tadi mana cakap udara ada dekat mana-mana je. Okey, kenapa dia ada dekat mana-mana je? Sebab dekat mana-mana sahaja udara tu diperlukan. Okey? Kita sekarang ni tinggal dekat atas tanah kan? Kita tinggal kat atas tanah kan? Okey. Siapa yang tinggal kat dalam air? Ada ke tinggal dalam air? Ada siapa-siapa yang rumah di dalam air tak? Tak ada kan? Semua rumah atas tanah kan? Okey. Kita tinggal atas, gelak Atika. Okey. Kita semua tinggal atas tanah. Okey? Baik. Atas tanah, maksudnya atas tanah tempat kita tinggal sekarang ni, kita perlukan udara. Jadi ada udara dekat atas tanah. Okey. Muallim, ikan kan tinggal dalam air. Macam mana? Ikan ada udara juga ke dalam air? Ada. Okay. Dalam air pun ada udara juga. Okey, dalam air pun ada udara. Sebab tu ikan tu boleh hidup sebab dia ada udara dalam air. Dalam air tu ada udara, maka ikan pun boleh hidup. Apa bukti dia? Bukti dia adalah, cuba kamu tengok ikan, bila ikan tu berada dalam air, ada keluar apa ni? Macam buih keluar macam tu kan? Itu maksudnya ikan tu dia bernafas. Okey. Itu kedua, dalam air. Bawah tanah. Bawah tanah ada udara ke? Ada udara tak bawah tanah? Ada juga. Ada juga. Saya cakap ada juga. Betul lah tu, ada juga. Bawah tanah pun ada udara juga. Okey. Macam mana bawah tanah ni ada udara? Kan dia tertutup, muallim. Macam mana ada udara? Okey. Udara, dengar Aziz. Okey, udara yang daripada atas ni, tanah tu serap udaranya. Jadi dekat dalam tanah tu ada udara. Okey. Apa haiwan yang tinggal bawah tanah ni? Contoh cacing. Cacing tinggal di bawah tanah kan? Cacing tu dia nak hidup, dia kena ada udara. Jadi dia akan ambil udara daripada tanah itu. Okey. Jadi kesimpulannya, udara ni dia ada di mana-mana sahaja. Okey, dekat atas tanah dia ada, kat awan dia ada udara, dekat dalam air dia ada udara, kat dalam tanah dia ada udara, kat mana-mana pun ada udara. Okey, kamu pergilah kat mana-mana sekalipun, semua tempat ada udara. Cuma kandungan udaranya mungkin tak sama. Okey? Apa maksudnya? Maksudnya macam ni. Kalau kamu berdiri sekarang, kita berdiri atas tanah sekarang ni kan, udara kita cukup, betul tak? Kita boleh bernafas macam biasa. Segarnya, bestnya boleh bernafas. Alhamdulillah, syukur kan kita boleh bernafas. Macam kamu bernafas sekarang ni lah, macam biasa ni. Sebab tu tadi muallim suruh kamu pejam mata. Okay, cuba tarik nafas perlahan. Kamu rasa susah tak tarik nafas masa tu? Susah ke senang? Senang. Senang saja kan? Senang je nak tarik nafas masa tu kan? Sebab udara mencukupi di tempat kita ni. Okay. Tetapi kalau kita pergi contoh, kamu menyelam. Okay, kamu menyelam, kamu masuk dalam air. Okay. Udara cukup tak kat bawah, kat dalam air ni? Tak cukup untuk kamu, tak cukup. Okay, tak cukup.
Kalau kamu pergi dekat tempat yang lebih tinggi ke atas gunung, tinggi sangat. Dekat tempat tinggi pun udara tak mencukupi untuk kamu. Okey? Dekat dalam tanah, kamu duduk dalam tanah lama-lama. Kamu contohnya kamu ada bilik bawah tanah. Udara tak mencukupi untuk kamu hidup. Okey, udara tu akan habis. Okey, sebab itulah Allah SWT jadikan manusia ni, Allah ni dia sangat maha bijak. Okey, dia maha bijak. Allah maha bijak, Allah sangat pandai. Okey, sebab itulah kita ni manusia, kita hidup atas tanah, atas bumi. Sebab ini je tempat yang kita boleh hidup dengan senang, dengan mudah. Okey, kita boleh bernafas dengan cukup. Kalaulah tiba-tiba kan Allah suruh kita hidup dekat dalam air, manusia hidup dalam air. Senang ke kita nak hidup dalam air? Susah kan? Susah kita nak hidup dalam air sebab udara tak cukup, kan kita tak berjalan tu susah. Okey. Jadi sebab itulah Allah tak jadikan manusia ni hidup dalam air. Manusia hidup dekat atas muka bumi, kat atas tanah, supaya kat situlah manusia boleh hidup dengan senang, dengan tenang, boleh hidup udara, boleh ambil udara dengan sangat mudah, dengan sangat senang. Okey. Sebab tu banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. So itu pertama, maksudnya udara ada dekat mana-mana sahaja. Cuma yang membezakannya adalah kandungan udara. Berapa banyak udara kat atas tanah ni mungkin banyak, cukup untuk kamu hidup. Kalau udara dekat bawah tanah mungkin sikit. Udara kat dalam air pun sikit. Macam tu. Sebab tu bila kamu masuk ataupun kalau orang yang menyelam dalam air, dia perlukan tangki udara untuk bantu dia bernafas. Okey, sebab udaranya tak cukup untuk dia bernafas. Dia perlukan bantuan. Macam gas lah. Ya, macam gas, betul. Okey, baik. Itu pertama, udara ada di mana-mana. Okey, faham Okey, yang kedua. Yang kedua, udara ini, okey, kamu nampak ke tak nampak? Siapa yang boleh nampak udara? Angkat tangan. Saya nampak. Masya Allah, bagus ya Abdul Aziz memang ada power, ada kehebatan lah Abdul Aziz. Ya. Siapa yang nampak udara tu? Nadra? Saya nampak. Ya. Masya Allah. Macam mana kau boleh nampak udara? Udara tu bentuk dia macam mana? Udara dia macam bentuknya macam dihembus angin. Macam dihembus angin. Macam dihembus angin. Kamu nampak ke angin tu bentuk macam mana? Bentuk dia bulat ke? Ke petak ke? Dia bentuk macam taufan. Macam taufan. Okey, dengar dulu. Okey. Dengar. Okey, 1, 2, 3, dengar. Aziz. Mute. Aziz. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Udara, dengar ni. Dengar dan ingat apa yang Mak Alim cakap ni Okey. Udara kamu tak boleh nampak. Tak nampak. Yang kamu nampak tu angin. Angin. Okey. Angin. Itu pun angin kalau angin yang kuat barulah kamu nampak. Udara kamu tak nampak dia. Kalau kamu nampak udara ni kan. Kalau kamu nampaklah udara ni. Okey. Kamu mengelak-ngelak. Tak nak kena udara. Tak nak kena udara macam tu. Sebab udara ni semua penuh. Okey. Jadi udara kita tak nampak. Okey. Udara kita tak nampak, kita tak boleh nampak udara. Okay, tetapi udara itu ada dengan kita. Okey. Baik. Kemudian dalam udara ini ada bermacam-macam jenis jenis apa orang kata? Jenis gas. Okey, jenis gas. Okey. Kita ada yang pertama, kita ada oksigen. Okey. Oksigen tu apa? Oksigen tu yang kamu tarik nafas tu. Okey, yang kamu tarik nafas tu kita panggil oksigen. Okey. Baik. Yang kedua, kita ada karbon dioksida. Ustaz tulislah. Okey. Udara terdiri daripada
Okey, udara terdiri daripada beberapa jenis gas. Yang pertama tadi Ustaz cakap oksigen. Okey, oksigen. Yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, sebut sama-sama. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey. Dan yang ketiga, gas lain. Okey. Baik. Yang pertama, oksigen. Oksigen itu yang kamu tarik nafas tu. Yang kamu tarik nafas tu, kamu ambil oksigen. Kamu tarik nafas tu, udara yang masuk itu adalah oksigen. Oksigen masuk melalui hidung kamu. Okey? Itu oksigen. Karbon dioksida datang daripada mana? Tadi Akil ada cakap. Okey, karbon dioksida ini dia bila kamu tarik nafas, okey, kamu hembus nafas. Okey? Kamu hembus nafas itu, yang keluar daripada mulut kamu itu adalah karbon dioksida. Okey? Jadi, yang kamu tarik masuk dalam hidung adalah oksigen. Yang kamu keluarkan daripada hidung adalah karbon dioksida. Okey? Baik. Gas lain. Okey, dekat udara juga ada macam-macam jenis gas. Ada macam-macam lah jenis gas. Okey, ada gas yang elok, ada gas yang tak elok yang membahayakan kesihatan. Okey, jadi dekat udara kita ni ada pelbagai jenis gas. Okey, tapi yang berguna untuk manusia adalah oksigen sebab manusia nak bernafas memerlukan oksigen. Okey, faham semua? Ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada? Okey, baik. Kalau tak ada, kita tengok video sekejap. Ada satu video Mak Alim nak tunjuk dekat kamu. Malam ada berapa minit lagi? Apabila anda berada jauh dari bandar, udara adalah sungguh segar. Kita tidak boleh melihat udara, tetapi udara ada di sekeliling kita. Udara terdiri daripada gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Terdapat juga gas-gas lain di dalam udara. Benda hidup, termasuk haiwan, tumbuhan dan manusia memerlukan oksigen untuk hidup. Kita menyedut masuk oksigen dan menghembus keluar karbon dioksida. Udara dan Okey, Mak Alim menghembus ulang sekali keluar lagi, untuk hidup. Kita menyedut masuk oksigen. Tengok, kita menyedut masuk oksigen. Oksigen tu kita ambil O2 kecil ni nama dia oksigen. Okey. Masuk oksigen, keluar apa? Dan menghembus keluar karbon dioksida. Keluar karbon dioksida. Okey. Ini advance sikit. Okey, dia lebih sikit. Soalan makna seterusnya. Karbon dioksida yang kita keluarkan tadi tu, kita bagi dekat siapa? Pokok. Kasih orang. Orang. Mana ada orang nak karbon Kat dioksida? pokok. Pandai. Bagi kat pokok. Pokok pakai karbon dioksida. Pakok tak. Lepas tu Pokok proses tu dia, akan ulang balik. ya pandai. Pokok ambil nafas orang, lepas tu dibetulkan balik jadi oksigen. Pandai lah Aziz. Okay, keluar karbon dioksida. Karbon dioksida tu pokok yang pakai, pokok ambil pula. Kemudian pokok akan keluarkan oksigen supaya kita pula guna. Jadi kita dengan pokok ni berkawan ke tak? Berkawan lah. Berkawan lah. Kita perlu kepada pokok. Pokok pun perlu kepada kita. Okay? Baik. Tengok sampai habis tu video ni. Udara juga terdapat di dalam air dan tanah. Dan di dalam air menyedut oksigen yang larut di dalam air. Begitu juga serangga dan cacing yang hidup di bawah tanah yang bernafas dengan udara yang terdapat di dalam tanah. Okey, dah habis. Who's ready to hatch?
Okey, baik. Jadi itu yang pertama, udara ada kat mana-mana. Yang kedua, kamu kena tahu ada beberapa udara ni dia terdiri daripada beberapa jenis gas. Antaranya oksigen, karbon dioksida dan juga gas-gas lain. Okey. Baik. Yang seterusnya, hari ini kita nak tengok banyak sikit. Udara, okey, udara dia bergerak ke tidak? Bergerak. Dia bergerak. Okey. Udara bergerak. Jadi kita kenali udara yang bergerak tu sebagai apa? Sebagai angin lah. Sebagai angin. Nah, udara yang bergerak tu, udara bergerak jadilah angin kan? Jadi angin tu yang kamu rasa angin tu. Okey? Kamu dapat rasa angin tu. Oh, rasa sejuk dah start. Sebab apa rasa sejuk? Sebab tak ada angin. Okey? Baik, kita tengok lagi satu lagi video. Dioksida. Michael bermain layang-layang di taman. Lihat betapa tinggi layang-layang tersebut terbang. Layang-layang boleh terbang tinggi kerana udara bergerak di sekeliling layang-layang tersebut. Udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Walaupun kita tidak boleh melihat angin, kita boleh merasakan udara yang bergerak apabila angin bertiup. Angin boleh membantu manusia dalam pelbagai cara yang berbeza. Sebagai contoh, angin boleh menggerakkan perahu layar supaya ia boleh berlayar dalam jarak yang lebih jauh di laut. Angin juga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan turbin angin di ladang turbin angin. Di rumah, angin di luar rumah membantu mengeringkan pakaian apabila kita menyidai pakaian di halaman. Walaupun angin adalah sangat membantu, kadang-kala angin boleh membahayakan manusia. Angin yang kuat di laut akan menyebabkan ombak besar dan membuatkan keadaan tidak selamat bagi kapal yang berlayar. Di darat, angin yang kuat semasa ribut boleh menyebabkan kerosakan teruk terhadap pokok dan bangunan. Okey, baik. Jadi tadi kita cakap udara bergerak, kita panggil ataupun kenali dia sebagai angin. Okey. Baik. Angin ni fungsi dia ada fungsi dalam kehidupan manusia. Okey. Angin bertiup akan membantu kita apa? Contohnya kalau ada kapal layar kan, membantu kapal layar untuk bergerak. Okey, sebab ada angin. Lepas tu, apa lagi? Kamu tahu kincir angin tak? Tahu. Kalau kamu tak tahu, Panjang tu ada 3 kan? ya betul. Yang panjang ada 3 tu, dekat muka surat 113 tu. Okey? Muka surat 113 tu, okey, yang gambar atas tu itu gambar kincir angin yang macam kipas tu. Okey? Kincir angin ni dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik kincir angin. Okey? Jadi angin akan membantu kincir angin untuk berpusing, menggerakkan kincir angin. Okey. Kemudian angin juga membantu untuk apa? Mengeringkan pakaian. Angin membantu untuk mengeringkan pakaian. Okey. Jadi itu fungsi ataupun kesan angin kepada kehidupan seharian manusia. Tetapi ada kesan buruk juga angin yang kuat ini. Okey. Angin yang kuat akan menjadikan apa? Ombak yang besar. Ombak yang besar boleh jadi apa? Ribut. Boleh jadi ribut. Jadi membahayakan kita semua. Okey. Jadi itu dia kesan angin kepada kehidupan seharian manusia. Dia ada kesan yang baik, ada kesan yang tak baik. Okey, faham semua? Okey.
Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada apa-apa soalan, betul? Senang je kan hari ni kan? Kita belajar pasal udara je. Ada. Apa tu Nas? Udara tu kita tak nampak sebab dia kecil tapi dia tu Dia udara. pergi. Dia kecil sangat tu kita tak boleh nampak. Okey, soalannya Nas? Apa soalan kamu? Tadi itulah. Itu bukan soalan Nas, itu kamu nak beritahu orang. Itu jawapan. Itu jawapan. Soalannya. Okey Nas, terima soalan kasih. Terima kasih kongsi dengan kawan-kawan. Okey, betul. Okey. Okay, Mak saya pergi dulu. Nanti dulu, jangan keluar lagi. Okey. Baik. Jangan ni. Saya buat sendiri. Oh, buat sendiri bagusnya, cantiknya. Enggak cantik. Okey, baik. Homework, latihan. Hari tu dah buat buka buku aktiviti. Dekat lah Mak besok. No, today. Aktiviti. Besok apa Okey. pula? Buat Besok cuti. dengar. Muka Buat muka surat. 73 kan Mak? 70. 73 kan? Aziz dengar lah. Aziz tak nak cakap ni. Bagi Ustaz cakap dulu. 73, 74, 75. 75 76. dan 76. Saya ulang sekali lagi Homework, buku aktiviti sains, muka surat 73, 74, 75 dan 76. Okey? Baik, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Tak ada. Tak ada Tak. Baik, Tak ada. kalau tak ada, kita jumpa pada kelas yang akan datang. Kita masuk tajuk teknologi, tajuk yang baru. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Sebelum kita habis kelas, kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.